Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dapat menyambung perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Dalam kuliah yang lepas kita telah habiskan surah At-Taubah, itulah surah yang ke-9, juzuk yang ke-11. Di mana ayat akhir ni ialah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu ayat akhir daripada surah At-Taubah, dan saya telah ceritakan kelebihan dua ayat ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita masuk kepada surah yang baru, iaitu surah yang ke-10. Iaitu surah Yunus. Surah Yunus iaitu nama salah seorang nabi yang disebut di dalam Al-Quran. Kita wajib percaya ada 25 semua sekali ini dalam Quran ini. Antara nabi-nabi yang disebut namanya oleh Allah SWT adalah Nabi Yunus. Dan salah satu surah Quran ini diberi nama surah Yunus, iaitu masih lagi dalam juzuk yang ke-11. Walaupun surah ke-10 tapi masih dalam juzuk yang ke-11. Kalau kita tengok dalam mukaddimah ini, surah ini diturunkan di Mekah, iaitu dipanggil surah Makkiyah. Sebenarnya nama sebut dulu, dia ada Makkiyah, ada Madaniyah. Surah Makkiyah, ayat Makkiyah. Surah Madaniyah, ayat Madaniyah. Iaitulah di Mekah ni ialah ayat ataupun surah yang turun sebelum daripada hijrah. Sebelum pada hijrah dinamakan Makkiyah. Jadi surah Yunus ini antara surah yang diturunkan sebelum hijrah di Mekah, iaitu hujung-hujung sebelum Nabi ini berpindah. Sebab Nabi ini berdakwah di Mekah 13 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Surah Yunus ini mengandungi 109 ayat semua sekali. Dinamakan surah Yunus kerana peristiwa mengenai Nabi Yunus ini ada disebut pada ayat 98. Ayat 98 ini kita akan jumpa dengan kisah Nabi Yunus. Antara isi kandung yang ada dalam surah Yunus ini mengikut kitab mukaddimah kitab tafsir Ar-Rahman ini, antaranya ialah surah ini mengupas soal-soal tauhid, iaitulah keesaan Allah Subhanahu wa taala dan membasmi fahaman syirik. Dan juga diceritakan dalam surah ini tentang kejadian langit dan bumi, peredaran matahari dan bulan, pertukaran malam dan siang, serta wujudnya makhluk-makhluk seisi alam. Dan semua ini menjadi dalil tentang keesaan, kekuasaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang berhak disembah, yang dipatuhi perintahnya dan dijauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua yang disebut dalam surah Yunus ini ialah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan rasul yang diutuskan oleh Allah kepada seluruh manusia. Berbeza dengan nabi-nabi lain, Nabi kita Muhammad ini dihantar kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada orang Arab sahaja. Itu disebut. Dan kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepadanya adalah menjadi hidayah petunjuk untuk mencapai keselamatan hidup di dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Jadi Tuhan hantar Nabi, dia hantar kitab. Kitab bagi Nabi kita ni ialah Al-Quran. Dan Al-Quran ni menjadi petunjuk untuk keselamatan hidup di dunia. Kalau kita nak selamat di dunia, kita kena ikut Quran. Nak bahagia di akhirat, ikut Quran. Jadi selamat di dunia, bahagia di akhirat. Apa disebut gitu? Sebab bahagia ni atas dunia ni kita tak akan jumpa bahagia yang sebenar. Banyak orang yang menderita atas dunia, tetapi di akhirat dia bahagia. Orang yang susah, orang yang miskin, orang yang ditipu penyakit, orang yang kena bencana, orang ni memang susah atas dunia. Hidupnya tidak bahagia. Di segi pandangan mata kasar kita lah. Tetapi dia akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Orang beriman hidup atas dunia ni susah, banyak patai lagi yang dia kena jaga. Nak bebas benar tak boleh. Tapi di akhirat dia bahagia kerana
selamat daripada azab dan diberikan nikmat yang atas dunia ni dia tak boleh. Sebagai contohnya disebut dalam kitab, antara benda yang kita disediakan minuman untuk kita di akhirat ialah arak. Arak ada dia di akhirat ni di dalam syurga. Cuma lagu mana arak tu tak tahulah. Tak tahu lagu mana. Tentunya kalau kita tengok kat tidak mabuk lah kalau minum arak di akhirat tu, dan tidak mau bawa mudarat. Tapi waktu atas dunia ni tak boleh minum. Haram hukumnya kita orang beriman minum arak. Bukan setakat tak boleh minum, jual tak boleh, beli tak boleh, hijau tempat arak pun tak boleh. Haram berlaku. Jadi jaga di kilang arak, jadi pekerja, jadi driver lori, jadi tukang sapu-sapu, semua ni tak boleh berlaku atas dunia. Tapi esok di akhirat tu harus sebagai salah satu minumnya. Salah satu minumnya kepada kita. Tu contoh. Kemudian ditegahkan lagi dalam ni bahawa Quran ni Tuhan tegahkan Quran ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan bukan karangan ataupun ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dituduh oleh orang kafir. Orang kafir ni dianggap Quran ni hak Nabi, idea Nabi, buah fikiran Nabi. Sebab tu setengah orang dia kata, kalau kita baca dalam sirah tu, Nabi digelar sebagai syair, bal huwa syair. Mereka mengatakan Nabi ni seorang penyair. Kerana Quran yang dia bawa ni mengagumkan dari segi bahasa. Kita ni muka tak reti Arab kan, kita dengar serupa ya. Tapi orang Arab tu dia faham. Bila dia dengar tu dia tahu ini susunannya, dalamnya bahasa, maknanya terlalu tinggi, mengatasi syair-syair ataupun syair-syair Arab yang ada pada waktu tu. Tu hebat. Jadi nak ayat tu hebat. Dan sebab tu dia kata Nabi yang buat. Tapi Allah SWT antaranya dalam surah ni dia sebut ni bukan hak Nabi. Ini adalah wahyi ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya dalam kita baca perhabis hak ni ayat ni. Selain daripada itu, ayat ataupun surah Yunus ini memberi semangat supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berjuang menyiarkan Islam dan jangan menghiraukan golongan yang kufur dan ingkar. Allah Ta'ala menyatakan perihal rasul-rasul yang telah lalu yang juga telah mendapat penentangan keras dari kaum masing-masing dan berakhir dengan kemenangan rasul-rasulnya dan kehancuran kaum-kaum yang ingkar. Jadi dalam usaha Tuhan nak beri semangat pada Nabi, Tuhan mai cerita Nabi-Nabi yang terdahulu. Mereka ni pun berdepan dengan cabaran, penentangan daripada kaum dia, tapi akhirnya Tuhan beri kemenangan pada Nabi-Nabi ni. Dan orang yang menentang Nabi ni Tuhan musnah. Cuma kemenangan ni kita jangan sepehel lah. Apa selalu sebut, menang-menang ni dalam Islam tidak semestinya menguasai kerajaan, tidak semestinya tubuh kerajaan. Menang dalam Islam ni ialah nombor satu bila kita berjaya mempertahankan kebenaran dalam keadaan semua orang tolak. Tu kemenangan kita. Orang semua tak terima belaka, tapi kita pegang. Kita pegang juga, kita pertahan juga. Itu satu kejayaan yang besar. Tapi lagi pada akhir zaman, kerana Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya tu, di atas akhir zaman ni susahnya nak pegang kebenaran. Dan orang yang mempertahankan kebenaran ni umpama orang pegang bara api. Umpama orang yang menggenggam bara api, panah. Bara api tak ada orang pegang kan? Tak ada orang pegang. Tapi itulah ibarat akhir zaman. Kita nak pegang dengan agama ni supaya pegang bara api. Panahnya. Boleh melecur tangan tersebut. Ana ayat beratnya cabaran pada akhir zaman. Jadi bila kita boleh berpegang dengan agama, dengan kebenaran, dalam zaman orang semua tak si, orang tolak, itu satu kejayaan yang besar. Itu kemenangan yang besar. Dan yang kedua kemenangan ni ialah mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Bila kita pegang dengan kebenaran, Tuhan akan redha kepada kita. Ini kejayaan yang besar. Sebab tu saya sebut dulu kalau kita baca dalam sirah Nabi-Nabi, tidak semua Nabi ni berjaya menubuh ke kerajaan. Yang jelasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewujudkan kerajaan Islam di Madinah. Nabi Sulaiman menjadi raja pada waktu itu. Nabi Daud menjadi raja. Dan ada satu riwayat mengatakan Nabi Musa mewujudkan kerajaan dalam buangan. Tak ada kerajaan tepat, tapi ada kerajaan dalam buangan. Bergerak gimari. Tapi Nabi-Nabi yang lain kita tengok tak ada yang boleh jadi kerajaan yang menguasai. Bahkan ada Nabi yang mati dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, antara Nabi yang dibunuh oleh musuh-musuh dia. Maka sebab tu kita kena jelas kemenangan dalam pandangan Islam ni berbeza
daripada pandangan kita manusia. Sebab kita bila sebut benih, kalau di segi politik jadi KJL, boleh mereta duk Putrajaya, benih lah bagi kita. Kalau tak boleh KJL tu tak benih. Sedangkan dalam Islam benih ni konsepnya berbeza. Dan sebab tu saya selalu sebut, bila disebut dalam semaya ni, antara seruan semaya, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Marilah untuk mencapai kemenangan. Hayya 'alal falah tu marilah kita mencapai ataupun mencari kemenangan. Kalau kita tengok secara mata kasar, gapo dia kita boleh dengan semaya ni? Orang tak jadi kaya dengan semaya. Orang tak naik pangkat dengan semaya. Orang tak boleh gapo-gapo, pakai susah ada. Orang kerja kena berhenti, orang sibuk kena tinggal sementara untuk semaya. Tapi zahirnya tak ada gapo satu. Tapi bila kita berjaya meninggalkan kerja buat kita yang duniawi, yang bersifat dunia ni untuk semaya, meluangkan masa kita semaya, kita sebenarnya sudah berjaya. Dari segi rohaninya, kerana kita berjaya mengenepikan kepentingan dunia semata. Kalau kita tahu masa tu kita nego, kita boleh pergi banyak, terutama waktu maghrib. Waktu ngorek ni kalau pasal malam, Allah ramah tu bi, orang setan tu bi belakang. Masa tu ramah. Tapi kalau kita boleh berhenti semata masa tu untuk semaya, kita berjaya. Sebab kita ketepikan dunia semata. Kita cari Tuhan. Dalam kesibukan, dalam masa yang menguntungkan kita, kita tinggal kerana kita nak cari Tuhan. Itulah kejayaan yang besar. Kita duduk sibuk-sibuk buat kerja, orang jadi pomeng sebagai contoh. Dengan minyak sepuah tubuh dia, dengan cemarnya gapo, kalau dia boleh berhenti metas 10 minit, 15 minit, basuh minyak tubuh dia gapo, dia semaya. Itulah kejayaan yang besar. Sebab tu dalam seruan semaya sebut hayya 'alal falah. Marilah kita mencari kemenangan. Sebab konsep kemenangan ni berbeza. Kita orang Islam kena faham hak ni. Bila kita tak faham ni lah kita jadi keliru dalam hidup. Hak tu yang kita hambak tak tu kalau tu. Nak benih siapa kita buat benda salah. Nak berjaya siapa kita nipu bagi contohnya. Nak kaya siapa kita terlibat dengan amalan-amalan yang tidak baik. Jadi semua ni merosakkan kita. Tapi kalau kita boleh ketepi benda ni, insya-Allah kita sebenarnya orang yang berjaya walaupun pada pandangan manusia kita ni tak ada gapo-gapo. Nabi kita Muhammad SAW, gapo ada dengan dia? Dia wafat, tak ada sako sikit abu. Kita ada juga mutusika buruk. Basika buruk tinggal kau anak bini kita. Pakai ya kita, capek-capek pun. Tapi Nabi dia tinggal gapo. Kita baca dalam sirah, tak ada. Tak ada gapo satu tinggal. Dia ni raja, segala raja masa tu. Dunia ni dia bawah tapak kaki dia. Kalau dia mitok, gapo dia mitok boleh berlaku. Tu Nabi kita. Tapi bila dia wafat, kita tengok dalam sejarah, gapo dia tinggal. Tak ada gapo satu. Pitih mah tak ada, harta tak ada, tanah tak ada, gapo tak ada. Ini konsep al-falah, konsep kemenangan yang perlu kita orang Islam faham. Kalau tidak kita akan jadi keliru dalam hidup. Kemudian setelah itu disebut Tuhan sebut dalam ayat-ayat perbincangan ni, kalaulah orang yang kafir itu beriman sebelum mereka ditimpa azab, tentulah mereka akan selamat. Tapi biasanya orang ni dia akan isah bila berdepan dengan azab. Kisah Firaun, bila tergelar nak mati lah, masa tu baru mengucap amantu bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Hari ni baru aku beriman dengan Tuhan yang memiliki alam, iaitulah Tuhan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Waktu dia nak mati dah, nyawa duduk di tekuk. Jadi Tuhan tak terima. Jadi nak beriman ni Tuhan kata kalau dia beriman awal, sebelum dia lemah tergelar, tentulah dia akan selamat daripada azab. Sebab tu dalam Islam kalau dia baca hadis, kita ni taubat kita tidak akan diterima oleh Tuhan dalam dua keadaan. Dalam keadaan biasa taubat Tuhan terima. Pertama ialah sebelum matahari naik daripada timur, daripada barat. Dia tanda akhir zaman ni, matahari naik daripada barat. Lah ni naik daripada timur. Naik daripada ke Jepun. Sebab tu Jepun ni disebut negara matahari terbit. Orang Jepun bendera dia pun lambai matahari. Sebab matahari ni naik kot dia. Sebab tu dipanggil negara matahari terbit. Tapi akan berlaku akhir zaman ni ialah matahari ni akan naik daripada barat. Itu tanda besar kiamat. Pada waktu itu orang yang buat dosa, orang kafir, kalau dia bertaubat pun Tuhan tak terima. Tak terima. Kita orang Islam pun kalau jahat,
masa tu baru nak taubat, Tuhan tak terima. Yang kedua, taubat ni ialah bila nyawa duk lekung. Bila nyawa duk lekung baru nak taubat, waktu pun Tuhan tak terima berdasarkan hadis. Nabi kata Allah SWT terima taubat hamba ni malam yugharghir. Ada hadis tu Nabi kata malam yugharghir. Ditafsirkan dalam huraian itu ialah sebelum nyawa duk lekung. Dia nyawa duk lekung dah masa tu nak taubat, Tuhan tak terima taubat kita. Jadi sebab itulah taubatlah awal. Sebelum kita sakit, sebelum kita nyawa kita nak habis lekung. Baik balik cerita. Jadi sebab itu kata Tuhan, kalau demo ni taubat awal, mereka tidak akan ditimpa azab dan akan selamat. Kaum Nabi Yunus, sebaik saja mereka melihat tanda-tanda kedatangan azab yang dijanjikan, mereka segera beriman. Ini kita akan jumpa dalam kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus ni dia ajak kaum dia untuk berimeh. Kaum dia tak terima. Lalu Nabi Yunus kata, kamu diberi tepuh oleh Tuhan 3 hari. 3 hari ini kalau tak taubat juga dalam masa 3 hari, bencana azab akan turun. Masuk hari yang pertama, tak percaya lagi ke Nabi Yunus, tak taubat. Mari hari yang kedua. Mari hari yang kedua tu, Tuhan tunjuk, iaitu awal bergulung. Kita baca dalam kitab tu, mari awal bergulung atas langit. Tak si taubat juga lagi. Nabi Yunus takut dah, takut tu azab. Dia bawa diri lu. Kalau kita guna bahasa kasar, lari lah. Tinggal kampung sebab dia takut turun bala. Lari waktu dah sepanjang cerita kena tahu dalam laut ke apa tu, kita akan bicara lepas ni. Jadi mari ketiga tu, mari lagi kau gelap langit. Barulah kaum dia ni takut. Takut juga kelai kabut pula. Kau cari Nabi Yunus. Nabi Yunus tak ada. Tinggal kampung. Pakat teriak tangis ke apa semua minta ampun dengan Tuhan. Jadi selamat. Selamat sebab tepus 3 hari, tak lepas pada 3 hari. Jadi selamatlah kaum ni. Jadi Tuhan hukum Nabi Yunus tu dengan ditelan oleh ikan nun, ataupun kalau kita ikan paus lah. Ikan paus kalau jerung mati selalu. Ikan paus ni dia jarang makan orang, dia jenis vegetarian. Kalau kita kata ikan paus, kalau ikan jerung tu memang dia makan selalu. Waktu kita akan pura apabila kita jumpa cerita tu. Jadi selepas pada itu Allah SWT juga menyebut tentang kuasa dialah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada, dan Allah SWT menghidupkan semula makhluk ni dan terutama manusia untuk menerima balasan di akhirat. Dan Allah SWT dalam surah ini juga menceritakan perbandingan tentang kehidupan dunia dengan segala kesenangannya, semua tu akan hilang belaka. Maka sebab itulah kita jangan lupa dengan hari akhirat. Karena akhirat itulah kehidupan yang abadi, dan orang beriman dan beramal soleh akan kekal dalam nikmat. Sebaliknya orang yang kufur dan jahat akan kekal dalam azab di akhirat. Surah Yunus ini diakhiri dengan seruan kepada umat manusia seluruhnya supaya beriman kepada Al-Quran untuk faedah dirinya sendiri. Kalau tidak, maka keingkarannya akan menimpa dirinya kelak. Sedang Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang rasul yang menyampaikan perintah Allah, dan baginda tidak bertanggungjawab tentang soal keimanan dan keingkaran manusia. Jadi Nabi ini hanya beroyak. Bahasa kita Nabi ini jo beroyak, jo nyapa. Orang tu beriman tak beriman, bukan tanggungjawab Nabi. Orang tu selamat tak selamat, bukan tanggungjawab Nabi. Nabi ini jo royak, jo ajuk, jo terang. Sebab kita lah, maka sebab kita hari ni tugas kita jo beroyak, jo ajuk ya. Orang nak turut tak turut, bukan kerja kita dah. Kalau dia turut, alhamdulillah. Kalau dia tak turut, kita tak boleh kata gapo. Dialah bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala sesok di akhirat. Itu disebut. Baik, kita mula surah Yunus ini, iaitu surah yang ke-10, juzuk yang ke-11, diturunkan di Mekah 109 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Ra. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap teguh. Jadi dimulakan surah ini dengan Alif Lam Ra. Kita tahu dulu kan dia ada beberapa ayat Quran ni bermula dengan huruf potong, dia panggil huruf muqatta'ah.
Mula-mula alif lam mim. Surah Baqarah. Lepas tu ada surah yang alif lam ra, ada ha mim, ada ha mim ain sin qaf, ada kaf ha ya ain sad, ada yang start dengan dua saja, yasin sebagai contoh. Ada dengan sa ya, qaf wal qur'anil majid, lepas tu nun wal qamari wa ma yasturun. Tu disebut gitu. Jadi ni dipanggil semua ni huruf muqatta'ah. Ada ulama yang cuba mentafsirkan perkataan huruf ni dengan makna. Sebagai contohnya alif Allah, lam itu latifun, ra rahimun. Jadi bila sebut alif lam ra, Allahu latifun rahimun. Ada ulama dia terjemah lagu tu. Yasin. Ada ulama terjemah ya ayuhan nas, wahai manusia. Dan ada setengah ulama kata Yasin itu nama Nabi. Salah satu daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Yasin, nama dia. Jadi ini tafsiran yang tidak ada nas yang jelas. Sebab Nabi sendiri tidak pernah terang gapo masuk alif lam ra, gapo masuk alif lam mim. Dan sahabat-sahabat zaman itu pun dia tak tanya Nabi gapo maksud ni. Maka bagi kita ni, atas kita lah, kita nak pergi ke mana pendapat dan kita tak sebal lah bab ni. Cuma ada setengah ulama dan saya suka dengan tafsiran ni, dia jawab semua ni alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ni dia sebut Allahu a'lamu bimuradihi. Tuhan saja yang tahu gapo dia maksud alif lam mim, gapo dia masuk alif lam ra, gapo dia masuk ha mim. Allahu a'lamu bimuradihi. Tuhan saja yang lebih tahu tentang maksud dia yang sebenar, tu makna dia sebenar. Jadi pergi waktu ialah senin, tak sudut bala. Tidak berkadah buat kita. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Baiklah kita serah ke Tuhan. Makna tu serah ke Tuhan. Gapo maksud sebenar Allah lebih tahu. Jadi orang ni pun kita boleh kata alif lam ra, Tuhan lebih tahu. Bawah ni dia sebut dalam huruf Allah jua yang mengetahui maksud huruf-huruf potong ini. Tuhan lebih tahu. Huruf potong tu huruf muqatta'ah. Arab kata muqatta'ah. Huruf yang dipotong, iaitu sebutir. Yang ambil tu. Jadi sebut. Dan antara kelebihan ni ialah dalam satu riwayat panjang hadis tu, sebab tambah tak baca. Dia sebut salah seorang ada orang tua mari jumpa Nabi. Dia kata pesanlah kat aku ni surah mana yang aku nak kena baca. Nak amal. Lalu Nabi kata kalau boleh membacalah 3 surah alif lam ra. Surah yang bermula dengan alif lam ra. Jadi orang tua ni kata panjang tu, dia kata surah ni panjang-panjang. Hak ni 109 ayat. Kalau kali dengan 300 ayat. Nak amal sehari-hari. Letih weh. Letih nak baca ayat kursi lepas mayat pun tak ada. Dak ni nak baca sampai 300 ayat. Nabi kata kalau gitu membacalah hak mula dengan hamim. Hamim. Panjang juga Nabi dia kata. Umur tua lah ni. Tapi tak sampai 95 lah umur. Tua pun. Lama tanya nak berapa umur dia. Lepas tu Nabi kata muamal lah surah yang dipanggil Al-Musabbihat, iaitu surah yang dimulakan yusabbihu lillah. Ada beberapa ayat kan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sabbaha lillahi ma fis samawati. Tu start kan dia panggil Al-Musabbihat. Surah yang dimulakan dengan tasbih, memuji-muji. Dia pun kata panjang juga Nabi. Payah bahasa ke lagu ni. Panjang belaka. Akhirnya Nabi kata gini lah. Muammar surah Izazu. Izazul zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Sampai habis. Muammar itulah sehari-hari baca. Nabi kata ayat surah Izazu ni apa ni besar fadilahnya. Dalam satu hadis disebut menyamai dengan 1/4 Al-Quran. Izazu ni menyamai 1/4 Al-Quran. Mana kalau kita bagi 4 Quran, apa ni Izazu tu 1/4. Mana kalau kita baca 4 kali, habis dah lah Quran seputih. Tu. Ya. Dia dengar hak tu, tak apa ni amun nak ni. Amun pergi. Moga mudah ke pendek. Tapi nak ayat dalam hadis tu kelebihan surah Yunus ini antara sebab Nabi suruh dia amal 3 surah yang bermula dengan alif lam ra. Termasuklah surah Yunus. Itulah dalam hadis tu. Ulama guna dalil kelebihan surah Yunus ini. Baik. Kemudian seterusnya dia kata akana linnasi ajaban
an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Tidaklah patut adanya pada manusia yang ingkar itu perasaan hairan, disebabkan kami telah wahyukan kepada seorang lelaki dari jenis mereka, iaitu Nabi Muhammad, dengan berfirman kepadanya, berilah amaran kepada umat manusia yang ingkar dengan balasan azab, dan sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman, bahawa bagi mereka ada persiapan yang sungguh mulia pada sisi Tuhan mereka, disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Setelah Nabi Muhammad memberi amaran dan menyampaikan berita yang menggembirakan, berkatalah orang-orang kafir yang merasa hairan itu, sebenarnya Al-Quran ini ialah sihir yang terang dan nyata. Bawah tu dia tulis, kaum kafir musyrik penduduk Mekah merasa hairan bagaimana seorang manusia, iaitu Nabi Muhammad SAW, diberi wahyu dan diutus oleh Tuhan, padahal dia bukan malaikat. Bagi menolak pahaman mereka yang salah itu, Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat ini bahawa tidaklah patut mereka bersikap demikian, kerana rasul-rasul yang telah diutuskan pada masa yang lalu adalah semuanya manusia belaka. Jadi orang kafir pada waktu itu di Mekah ni antaranya dia bertikar, bapa atas orang sepupu kita, bapa tak atas malaikat. Tu dalam ayat kan dia kata bapa Nabi ni yamshi fil aswaq wa yakuluna ta'am, yamshuna fil aswaq yakuluna ta'am. Nabi ni tu hatta manusia supaya ramai-ramai, makan minum supaya manusia, gi mari supaya manusia, hidup rumah tangga pun supaya ramai-ramai. Bapa tak atas malaikat. Tu hujah sebenarnya tak seberimeh. Maka sebab tu Tuhan jawab dalam ayat ni, dia kata hak sebelum pada ni pun manusia juga. Hak aku atas pun Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua ni manusia belaka, bukan Muhammad seorang yang manusia. Ayat kedua dalam ni adalah ayat lain. Tuhan berhujah, dia kata kalau atas malaikat mari, mu akan buat hujah pula. Malaikat boleh lah juru, moga dia tak ada nafsu. Moga malaikat ni tak ada nafsu kan. Jadi kalau Tuhan atas malaikat jadi nabi, orang yang tak sih dia akan jawab, nak turut guana dia malaikat, tak apalah tak makan. Kita ni nasi kerabu seronok, nasi lemak seronok, sate nak. Dia malaikat ni tak ada nafsu, tak ada gapo-gapo. Kalau kita nak bandingkan kan, malaikat ni supaya budak tak tahu gapo kan, tak ada gapo. Jadi Tuhan, sebab tu Tuhan kata manusia nak royak setara ni manusia boleh buat, maka mu sepatutnya sebagai manusia boleh buat lah. Boleh buat. Dan Islam ni pula realistik. Sebab tu Tuhan kata manusia, sebab dia nak royak realistik. Makan, minum, bukan kata bila jadi Islam nak jauh ni siapa tak makan, nak jauh ni siapa tak minum, nak jauh ni siapa tak bini. Boleh buat belaka, tapi dalam batas kakak tu ajar. Bini cara Islam, makan cara Islam, minum cara Islam, hidup cara Islam, makan cara Islam. Boleh buat, tak ada kau satu. Ini antara hujah kalau kita baca dalam hurayat ulama. Apa Tuhan kata ni manusia serupa. Pasal Tuhan nak ayat boleh buat. Manusia boleh buat. Nabi ada nafsu juga. Dah kuatnya nafsu Nabi. Sebab tu bini 9. Bini 9. Kita sore tu cakap makan tukar ali tu. Ni 9. Nabi tak ada makan tukar ali. Kau berapa tak makan ke satu. Maju-maju tak ada makan. Tu nak ayat. Lepas tu dia pun ada nafsu juga nak makan nak minum. Tapi dia boleh kawal. Makan sederhana, minum sederhana, tidur sedar-sedar molek. Kita banyak tidur pada bangun. Bangun juga tapi banyak tidur pada bangun. Jadi jaga pun tidur lagi. Itu masalah kita. Tapi Nabi ni dia boleh bagi. Boleh bagi. Ini antara sebab apa kata ulama Tuhan atas manusia. Menjadi Nabi dan Rasul tidak atas malaikat. Sebab kata itu orang akan berujuk. Jadi sini Tuhan jawab. Peranan Nabi pula dalam ayat ni ialah anzirin nas, memberi khabar yang menakutkan ataupun memberi ancaman. Dalam ayat lain dia kata sebut basyiran wa nadhira. Peranan Nabi dengan Rasul ni lah basyiran wa nadhira. Basyir ni ialah bawa berita gembira. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada akhirat dan sebagainya, lepas tu kita pula melakukan amal yang soleh. Maka berita gembiranya apa? Esok akan masuk syurga.
Syurga ni penuh dengan segala kenikmatan. Gapo hak manusia nak, Tuhan sedia berlaku di syurga. Hak tak boleh atas dunia, boleh dalam syurga. Itu disebut khabar gembira. Tapi Nabi ni juga bawa pada masa sama khabar yang menakutkan. Iaitu kalau orang ni tak berimeh, tak percaya ke Tuhan, lawak agama, amal pula buruk, maka esok neraka duk tunggu. Dan neraka ni azab dia lebih daripada hak ada. Menakutkan lebih daripada COVID-19. COVID-19 ni orang takut dah pakat beli tu, tak ada dah di supermarket tu. Demo esok tak ada barang dah supermarket. Di Inggeris pun demo atas gambar kosong dalam kedai supermarket, tinggal rak. Tu pun tak ada arah rak tu tak boleh makan, kalau tidak dengan rak-rak dia beli. Habis pasal orang takut berdoa. Padahal tak tahu lagi lagu mana barang. Hak akhirat ni lebih berat daripada tu lagi. Azab di akhirat lebih berat, tak ada vaksin yang boleh mengubat. Hak ni orang dia tengah cari vaksin, ada cerita kata ada dah temu macam di China, di Palestin, temu dah. Tapi di akhirat ni azab Tuhan ni nak lari tak boleh. Tak boleh lepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua ni peranan Nabi. Basyiran wa nazira. Basyiran wa nazira. Bawah ni pula dia tu sebut lagi mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka iaitu orang kafir ni merasa lemah hendak menentangnya. Lalu berkata Al-Quran ini hanyalah sebagai sihir, sedang pada hakikatnya bukanlah suatu kenyataan yang sebenar. Jadi bila dia dengar Nabi baca Quran ni dengan kemahnya susunan ayat dengan makna yang mendalam, dia tak boleh nak jawab, tak boleh nak berubah, nak berujuh tak boleh. Maka sebab tu dia kata sihir. Sebab sihir-sihir ni nak lawan tak boleh kan. Orang payuh nak lawan sihir ni. Jadi dia anggap Quran ni sihir. Sebab tu Nabi pun dia anggap sebagai ahli sihir. Dia ada macam-macam tuduhan tadi, syair. Tapi ada dalam keadaan lain dia kata Nabi ni in huwa illa sahir. Dia ni tukar sihir. Bila dia kecek dia gapo gali hanyut belaka. Hanyut belaka. Sedekah Quran sendiri cabar kalau kita pergi sikit lagi. Allah SWT dalam beberapa tempat dalam Quran ni mencabar orang Arab. Kalau orang Arab ni tak percaya dengan kebenaran Quran, fa'tu bisuratin min mislih, tu yang kata. Dalam surah Baqarah kita baca mula, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau mu rasa ragu dengan hak Nabi Muhammad bawa ni, tu yang kata fa'tu bisuratin min mislihi. Wak mari satu surah yang serupa. Satu surah yang serupa. Dalam Quran ni ada berapa? 114 surah. Wak mari surah yang boleh berlawan dengan Quran. Dalam ayat lain dia kata, wak mari bi aksara suwarin minhu. Wak mari suatu surah yang paling pendek dalam Quran. Gapo dia? Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Hak tu pun orang kafir tak boleh wak mari. Tak boleh nak berlawan dengan Nabi. Jadi bila tak boleh lawan dia kata sihir lah. Ni bukan manusia biasa, ni kerja sihir. Sebab tu kita tak boleh lawan. Tu cara orang nak lari. Orang nak berujuh tak boleh, dia ambil alasan yang tidak masuk akal. Ni masuk dalam perbincangan kita ni. Kemudian seterusnya ayat seterusnya sebut inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idznih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tatadzakkarun. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy, mentadbirkan segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat melainkan sesudah diizinkannya, iaitu diizinkan oleh Tuhan. Yang bersifat demikian itulah Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir keadaan kamu. Maka tunduklah dan taatlah kamu kepada perintahnya. Patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatinya? Jadi Tuhan sebut ni. Jadi Tuhan royak sini, Tuhan inilah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan jadi secara sendiri seperti mana disebut oleh golongan dahri. Dalam Quran Tuhan sebut ad-dahri. Dahri ni kalau kita lihat ni golongan materialist ataupun golongan atheist. Masuk berlaku dalam dahri. Iaitu orang ni mengatakan semua ni berlaku secara semula jadi. Alam ni terwujud dengan sendiri.
Tumbuh-tumbuhan apa berlaku sendiri secara natural. Secara semula jadi, Melayu kata natural. Jadi Tuhan jawab. Ayat ni jawab apa Tuhan lah ni. Tuhan kata apa? Inna rabbakumul ladzi, sesungguhnya Tuhanmu ni lah, iaitu Allah. Khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dengan bumi. 7 petala langit, 7 petala ataupun 7 lapis bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bumi 7 lapis, langit pun 7 lapis. Cuma kita tak nampak lah. Mana lapis tu kita pun tak nampak. Tapi kalau ngaji sains memang lah. Bumi kita ni dia ada lapis kalau kita ngaji sains. Bumi ni dia ada lapis. Lapis hak paling panas hak duduk tengah-tengah. Dikerok bumi. Dikerok bumi. Siapa orang putih buat novel. Journey to the center of the earth. Pengembaraan menuju ke patak bumi. Buat filem lah, mengarut lah kata. Kalau masuk patak ni pakai tergelam apa kerah habis. Tak boleh nyawa. Tak boleh nyawa. Tapi orang putih buat novel, tulis novel. Journey to the center of the earth. Lepas tu buat filem pula. Hangpa tengok filem tu dalam TV. Galik juga tengok, dia khoya tu hebat. Ya. Tapi nak ayatnya sains sendiri mengakui bahawa langit dan bumi ni ada 7 lapis. Dan Tuhan buat semua ni Tuhan kata fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Bawah ni dia sebut 304 tu. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menegakkan hujah-hujah yang membuktikan keesaannya dan kekuasaannya dengan menegaskan bahawa Tuhan mereka dan Tuhan sekalian makhluk ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Tiap-tiap satu masa tersebut Allah juga mengetahui. Kitab-kitab lama dia sebut dalam niari. Niari tu macam saya sebut tu, tapi lebih tepatnya 6 masa. 6 tempoh kejadian. Kalau kita nak kata hari pun boleh, cuma hari-hari ni tidak 24 jam. Atau kena ingat. Kalau kita nak terjemah hari pun tak apa, niari boleh, tapi bukan 24 jam. Bukan hari itu bukan super hari kita. Kalau 24 jam kali dengan ni berapa? Tuhan buat tu, tapi tidak segitu. Sebab dalam tafsir ada sebut hari Tuhan dalam Quran pun dah kata hari-hari dalam Quran Tuhan ni tak serupa kita. Ada 2 ayat dalam Quran. Ayat agak tu imam baca pagi-pagi jemaah. Summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Tu hari ni malaikat ni bergerak daripada bumi ke langit ni, naik ngadak Tuhan ni. Summa ya'ruju ilaihi, malaikat ni naik langit ni terutama Jibril, fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Tempoh perjalanan daripada bumi ke langit ni yang dilalui oleh malaikat adalah 1 hari. Tapi hari itu miqdaruhu, jarak masa kiraan dia ialah alfasana, 1000 tahun. Mimma ta'udun, mengikut kiraan kita manusia. Tak ada orang lah. Kalau lok kita naik tak siapa. Dah muka 1000 tahun. Kita paling-paling gagah 60, 65. Kalau ada tu pun 95, tak ada juga. Kalau dia naik pun tak ada juga, mau 1000 tahun. Tu nak oyak. Jauhnya, tapi malaikat turun naik supaya kita kat sehari semalam ya. Seolah gitu. Tu tapi jarak sebenarnya 1000 tahun. Nak oyaknya perjalanan malaikat tu laju. Apa? Sebab malaikat dicipta daripada cahaya. Tu antara rahsia. Cahaya ni, kelajuan cahaya mengatasi segala kelajuan yang lain. Sebab tu dalam sains disebut 1000 tahun cahaya. Perjalanan Apollo, kapal angkasa ni mengikut tahun cahaya. Dalam Star Trek, dalam gapo kita tengok tu, dia panggil light years, tahun cahaya. Nak royaknya, cahaya ni bergerak lebih pantah daripada benda-benda lain. Kepantasan tu dikira dengan cahaya. Dan itulah kenapa malaikat ni Tuhan buat daripada cahaya. Malaikat ni satu-satu makhluk min nur, daripada cahaya. Banding muka lain. Jin, setan tu jin buat daripada api. Api pun laju juga, tapi cahaya tak lawan. Sebab tu pergerakan dia cepat. Walaupun 1000 tahun, tapi sekelip mata kita tengok. Walaupun jaraknya jauh, sebab kelajuan dia. Itu nak suruh kita faham. Kemudian masa ni 6 tempoh lah. Dalam setengah buku dia sebut stages, tahap. Dalam setengah tafsir hak moden ni, dia buku Inggeris dia kata stages, iaitulah tahap. Ada stages dia, tahap-tahap.
tahap pertama, tahap kedua, tahap gapo sampai akhirnya 6 period ni. Ada setengah buku dia sebut period of creation. Tempoh penciptaan. Tempoh penciptaan tu selesai. Dalam Bible dia sebut ni hari kita 24 jam. Tuhan ni buat dunia ni dalam masa ni hari iaitu 24 jam. Tu masalah dengan Bible. Dia terjemah lagu tu. Jadi orang ngaji sains tak boleh terima. Faham sedap lagi lepas ni hari siap buat dunia semua sekali kakah ke apa, Tuhan berehat. Tuhan ni berehat, letih kan ni hari buat. Jadi dia boleh fikir seorang ni berehat apa kita pergi mana-mana balik je negara raya. Nak rehat. Jadi Tuhan berehat pada hari yang ketujuh, Tuhan berehat. Sebab tu hari 7 tu ataupun hari yang ketujuh lah. Hari ketujuh ni dia bercuti. Orang Kristian tu dia cuti kan. Hari Ahad tu bercuti. Orang Yahudi dia kira dia start hari lain, hari Sabtu. Sebab tu hari Sabtu Sabat tu ialah hari di mana Tuhan berehat. Lepas dia buat dunia ni hari yang ketujuh. Sebab dia start tidak hari Ahad. Dia start hari lain. Jadi hari yang ketujuh tu hari dipanggil Sabat. Sabat ni hari Sabtu. Hari Sabtu ni sebab tu orang Yahudi yang ortodoks ada di Israel. Dia ortodoks ni hari Sabtu ni tak boleh buat kerja apa-apa. Tak boleh buat kerja apa-apa. Dia naik lift pun orang tolong pecek. Dia tak pecek diri. Siapa perekat tu? Dia naik kan dia tunggu orang pecek. Nak naik tingkat berapa. Nak ayat sampai perekat tu. Ni dia panggil ortodok. Jews. Orang Kristen Yahudi yang ortodok. Ya ada memang ada di Israel. Ada. Janggut panjang semua ni pakai topi ke apa jubah tu. Tak pakai seluar seperti kita. Kapal lain tak pakai tak pakai. Ni dia panggil ortodok. Jewish ortodok yang masih ada. Di Eropah pun ada setengah negara. Masih di Rusia ada. Rusia ni sebab Rusia ni Kristian pun ortodok, Yahudi pun Yahudi ortodok. Sebab tu gereja di Rusia tidak serupa dengan gereja di Eropah. Sebab dia panggil ortodok Christians, Christian Orthodox. Dia ada mazhab lain-lain. Kalau kita tengok dalam buku lah. Jadi Tuhan ni naik masa, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Maksud bersemayam ni mengikut kaedah yang layak bagi Tuhan. Kita tak usah terjemuh lah. Gapo maksud bersemayam, duduk ke gapo ke, itu bukan kerja kita. Cuma kita sebut Tuhan ni bersemayam. Bersemayam tu dalam kitabnya disebut kama yaliku. Sebagaimana yang sesuai bijalalihi, dengan kebesaran Tuhan. Duk selo pokito ni kau kan tak siapa fikir lah. Lama duk baluh tu duk lagu mana selo lendik ko, duk tinggung ko atau siapa fikir. Hak sebenarnya bersemayam di atas arasy. Tu ya cukup situ. Ini pegangnya ahli ni dipanggil salaf, golongan salaf. Golongan khalah ni dia takwil, iaitu dia kata bersemayam itu maksudnya memerintah, mentadbir di atas arasy. Arasy inilah tempat singgasana lah kalau kita poraja kan duk cakung atas singgasana dia. Ni dia panjang perbincangan dalam kitab siapa jadi baluh. Di kalangan ulama-ulama kita siapa setengah tu siapa kafir lah, mengkafirkan antara satu sama. Jadi kita tak segi panjang lah situ. Ambo kalau tanya ambo pegangnya salah. Iaitu Tuhan ni bersemayam. Semayam itu ikut dia lah. Lagu mana? Tuhan ni duduk lagu mana tu atas dia. Kita tak boleh nak gambarkan apa-apa. Supalah ayat bila Tuhan kata Tuhan ni ada wajah, Tuhan ni ada tangan. Khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan tangan aku. Hak tu serah Tuhan. Kita tak sedut tahu itu dekat, sedut balah lah bab tu. Kita faham nak ambil hak salah pun ambil, nak ambil hak salah pun ambil. Cuma jangan pergi lebih daripada ulama royak. Ulama kata tangan ni ikut dia. Wajah ni wajah dia. Kita tak tahu lagu mana. Lok gitu ya. Pergi gitu. Jangan kita tok guru dia sebut. Muka ni betul lah bunyi serupa orang. Tapi tak serupa kita kata muka tembok. Muka tembok serupa dengan muka kita. Muka tembok. Duk muka tembok dia tu. Ada muka juga tembok. Tapi serupa dengan muka kita. Muka ayam, muka kuda, serupa dengan kita. Tak serupa belakang kan? Jadi Tuhan ni kerana dia bukan makhluk, dia khalik, maka sesuai dengan kebesaran dia. Semua jangan duk bahas. Ni kadang-kadang setengah orang dia nak pergi bahas lagi. Nak foto, nak kau ni ambil rasa tidak tak kena. Terimalah supaya mana ya Tuhan sebut dengan kita mentanzih,
mensucikan Tuhan ni sebagaimana terkait laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak ada benda yang serupa dengan Tuhan. Tak ada benda. Dia dipanggil nafi. Tapi Tuhan isbat samiul basir, Maha mendengar, mu aku. Hari ni tak tahannya badi kata mu tak betul, aku tak betul. Oh ni kata dia salah, kata khalah tak betul, khalah kata salah tak betul. Jadi akhirnya kelak kabut habis kita bergeger dalam ngajar, dalam tulisan, dalam majlis, sampai kita duk balah barang yang tak perlu kita balah. Hak tu kena pergi situlah. Bab perbezaan ni duduk atas garis yang telah ditunjukkan oleh para ulama. Ulama beza pandangan tapi tidak balah. Pandangan dia beza bahas sama dia. Supaya Imam Syafi'i tu gak bahas dengan Ahmad bin Hanbal. Bab orang kafir tak kafir mayat. Orang tak semaya ni. Ahmad bin Hanbal kata kafir. Imam Syafi'i kata duk. Balas sampai sudah, tak selesai. Imam Syafi'i pegang pandangan dia, Ahmad bin Hanbal pun pegang pandangan dia. Sampai mati belaka. Tak boleh selesai kok. Jadi kalau kita hari ni nak faham pula, letih pula lah kita. Setara mana ilmu kita nak banding Ahmad bin Hanbal dengan Syafi'i? Jauh sama mana kita. Jadi sebab itulah kena jaga. Bagai-bagai lagu ni jangan perbezaan pandangan ni menyebabkan kita baloh sampai kita merosakkan perpaduan ummah. Melebar orang tu orang ni selagi tidak bercanggah dengan asas yang benar. Yang benar. Tu. Tapi kalau panjang-panjang ni orang kata Wahabi lah kita nya. Tapi ambo sengelik kecek ni nak suruh kita betul sikap kita, pendirian kita dalam agama. Kita tak akan jumpa orang pergi dengan satu pandangan. Zaman Nabi pun khilaf ni sudah wujud. Jadi kalau kita hari ni nak mari tak siwi ada khilaf, nak susah ya pandangan, memang tak akan berlaku. Benda tu benda yang hampir mustahil. Mustahil pada akal. Sebab zaman Nabi pun khilaf banyak. Sahabat ni macam-macam pandangan dalam bab agama. Daripada sahabat ni lah tubiknya mazhab. Sebab sahabat ni jalan aliran hak kita panggil aliran ra'i, ar-ra'i. Ialah mari daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Mas'ud pergi ke ajar. Tu aliran ni amat bawa ke mari dia panggil sahabat. Putus sahabat berlaku. Bukan daripada orang lain. Ayatnya wujud. Cuma kena jaga. Jangan kita tu banyak suk hizbin ihim setiap berbalik dan menghukum sebagainya. Waktu